sekarang dah menunjukkan jam pukul 11 pagi. Saya rasa kita boleh teruskan lagi sesi kita pada pagi ini. So dengan itu saya serahkan sesi hands on untuk GN0 kepada facilitator kita iaitu Engineer Hadijah, Tuan Haji Aidi. Saya tak pasti Cik Darus dah masuk belum, tapi tak apalah. Saya serahkan dulu sesi kali ini. Tuan Haji Aidi dah ready ke? Okey. Pukul 12.30 dan lepas kita akan buat untuk hari ini. So serahkan pada Tuan Haji Aidi. Okey. Selamat sejahtera, selamat pagi. Hari kedua kita bersama ya. Tukar session ni ada macam transition punya timeline. Sedikitkan sikit sebab yang mana kita tahu kita buat inisiatif ni untuk mudahkan kita bukan setakat sekarang tapi dari kemudian yang masa penyerahan dan selepas ini untuk ataupun end user tu. Jadi kita punya niat tu kita betul sikit. Tengok yang saya kongsi ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan hari kiamat. Itu dekat hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti akhirat pendapat pasti itu suka menolong saudara di sebagai Muslim. Jadi kita nak buat inisiatif ni memang nampak susah, tapi bersenang-senang kemudian. Tak adalah maksudnya kader ni susah, JKR yang jadi senang, bukan kita ingat kader dia pun boleh balik ke JKR, nanti dia pun kena buat benda yang disusahkan oleh kader dulu tu, contohnya kan, ataupun orang JKR yang dulu duduk dekat sini lepas tu jadi kader pun dia rasakan benda tu susah. Jadi benda ni akan balik-balik kena kat kita lah. Sebab tu kita buat inisiatif ni supaya kita nak cubalah memperbaiki apa yang sebelum ni kita buat. Kita cakap macam Allah, apa ni Nabi pun pernah cakap kan, kita punya hidup mesti hari ni mesti lebih baik daripada hari semalam Dan selama ni kita dah buat perkara yang sama. Kita tengok ni, Albert Einstein cakap of insane the same over and over again, expecting different result. Kita buat perkara yang sama tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, tapi kita harapkan dia punya hasil yang berbeza kan. Dulu RMK 8 kita buat projek lambat apa semua kan. Jadi RMK 9 pun kita buat benda tu lagi. RMK 10 pun buat benda tu lagi kan. Tapi kita macam, kita mesti tahun ni projek mesti cepat. Tahun ni mesti projek on the dot tu dapat dah. Kita boleh serah apa semua tu. Dapat belanja duit dah. Tapi kita punya approach masih sama. Macam ni saya kongsi cerita sebenar lah. Macam mak saya ni, dia suka tengok yang Facebook masak-masak kan. Ada orang tu selalu cakap lah, dia kata hari ni dia buat kek ni tak jadi. Lepas tu 2 hari dia buat lagi, dia kata tak jadi. Kek yang sama lah. 3 hari lagi tak jadi. Lepas tu mak saya beritahu dekat dia, dia kata buat kek cara yang sama. Hari pertama tu cara macam tu kan, kita mula tak panaskan oven ke apa, contoh kan. Hari kedua pun kita tak panaskan, masuk, jadi tak jadilah. Jadi kalau kita buat 100 kali pun benda tu, ke 1000 kali pun benda yang sama yang kita tahu takkan jadi, dia akan tak jadilah. Sebab tu kan lah yang tak waras kita buat benda yang tapi kita harapkan result yang berbeza. Yang ini kita tengok orang luar lah, orang putih cakap, orang apa ni, Malaysia pun ada cakap
hasil. Walhasil cari pasal, itu pasal tak hasil. Kan? Pusing-pusing balik, recall balik-balik pusing. Jadi benda yang sama kan. Lepas kita punya proses kerja ni jadi tambah-tambah. Ini kita benda yang kita dah tahu sebelum ni kita buat tak jadi, kita nak cuba improve, dan kalau nak kata eliminate tu tak boleh lah. Macam contoh daripada anggaran kos, adakah jaminan takkan burst? Dia bukan jaminan 100% lah, tapi dia at least ada apa nama tu, kita macam mitigate lah, kita akan minimumkan. Contoh yang paling dekat sekarang ni macam vaksin lah kan. Adakah kita kata kalau ambil vaksin tu tak kena COVID langsung? Sebenarnya boleh kena juga. Kena dengan adanya vaksin. Tengok sama macam kita naik kereta pakai tali pinggang kan. Adakah dengan pakai tali pinggang tu kita tak terlibat dengan kebalangan? Tak ada. Kebalangan boleh jadi juga pakai tali pinggang kan. Tapi bila pakai tali pinggang tu dengan orang yang tak pakai tali pinggang dengan orang yang tali pinggang. Itu dia punya lah. Kita pasal kita nak betulkan objektif ni baru kita tahu kenapa kita kena buat benda ni, walaupun benda ni susah, kenapa kita nak buat. Okay. Macam yang diterangkan sebelum ni oleh Puan Katrina, ada dua. Satu untuk bangunan ataupun projek setempat, dan satu lagi untuk projek jajaran. Ini disebabkan ada beza nature of the project lah yang terlibat. Dan tuan-tuan dengan puan-puan kena ingat kita bangunkan Boras ni bukan secara bersendirian lah. Bukan shop sendiri JKR buat lepas tu suruh orang lain pakai. Bukan sebenarnya masa kita laksanakan ni dah 2 tahun kita buat bengkel, dan bengkel tu semua memang input dia adalah daripada kader-kader sendiri. Jadi benda ni dari kader untuk kader. Jadi bila kita start bengkel tu kita dah cakap dah, tuan-tuan dan puan-puan buatlah template-template ni sehabis mudah, proses dia sehabis mudah, sebab nanti tuan-tuan puan-puan juga yang kena isi. Lepas tu ada yang bukan kader, dia ketawa lah, dia suka, dia kata kalau susah pun tak apa, bukan dia nak buat. Tu kita cakap lah, memanglah sekarang tak buat, tapi akan datang kalau jadi kader pun kena buat juga kan. Jadi kita buat ni, bangunkan memang input daripada end users ni yang akan mengisi ni. Jadi borang ni sebenarnya kita boleh print dalam format A4 dalam 3 atau 4 page lah. Ni saya tunjuk overall dulu. Dekat bawah ni ada dia punya file Excel ni. Kalau tuan-tuan puan-puan dah download boleh buka. Macam yang kita buat semalam dengan ACAD boleh juga buat. Kalau ada projek boleh buat sendiri, nak kita play around lah with the template ni. Dia akan jadi hijau atau merah secara automatik lah, berdasarkan ni yang kita dah embedded formula lah. Jadi dekat bawah ni adalah nama pegawai teknikal yang menyediakannya, tuan-tuan puan-puan yang sediakan, jawatan, ulasannya, tanda tangan. Lepas tu keputusan ni pegawai diberi kuasa lah. Pegawai diberi kuasa ni tak semestinya orang teknikal lah, boleh jadi PTD di kementerian, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dekat bawah ni pegawai yang diberi kuasa ni akan tanda lah, ni boleh majukan peringkat seterusnya ataupun full dulu ke. Dia boleh jadi benda ni merah, tapi yang pegawai diberi kuasa ni nak juga proceed. Jadi ikut je lah, biar dia isi dan tanda tangan tu, dan dia akan ambil tanggungjawab sebab kita dekat sini ni. Dia orang yang ambil tanggungjawab. Kita tak mahu macam sebelum ni tanpa kan. Apa nama dia boleh cakap dia, boleh cakap dia. Kita pun tak tahulah kan, pasal cakap kan bila dekat dalam apa nama tu media sosial ni kan, guna nama samaran kan, dia sebut nama dah, dia kata beruang taubat, dia kata Bilal kesepian, jadi dia maki orang suka-suka hati je kan. Pasal orang tak kenal dia kononnya lah kan. Tapi kalau SKMM dia boleh detect tau. Okay, kita balik semula dekat template. Macam mana yang sebelum ni juga, kalau saya bagi contoh contoh projek yang semalam, macam kita ambil forensik ni lah. Kita masukkan saja dekat dalam ni.
Nama ni kementerian ni KKM. Bahagian ni letaklah bahagian yang tuan-tuan dan perempuan sendiri. Tadi kita letak hari ni. Okey. Kalau kita tengok kat sini, dia ada 3 kolom. Tumpuan keterangan ni yang senarai semak ni lah. Senarai semak ni lah yang soalan apa benda kriteria yang kita perlu fulfill untuk pastikan kita punya semakan ni hijau dan projek kita ni maknanya viable untuk kita maju untuk mohon projek ni lah dapatkan kelulusan. Soalan yang pertama ni dia berkenaan dengan project viability lah, value management strategic ni. Dia tanya first ni yang Puan Khatijah sebut tadi tu, projek yang dah buat VMS bila dekat kosong, dia perlu jawab satu soalan ni sajalah. Adakah perancangan projek ini telah melalui VMS dan adakah laporan VMS telah tersedia? Syarat-syarat yang perlu dipenuhi telah diselesaikan. Sebab once bila bengkel VMS ni selesai, dia ada perkara-perkara yang kena dipenuhi lah dari syarat-syarat tu. Kalau dah diselesaikan yang syarat-syarat tu dan laporan tu pun ada, kita boleh tanda ya lah dekat sini. Yang hijau ni ya maknanya benda ni ada. Okay, kita X dekat sini. Once bila kita X, dia cakap sekiranya jawapannya terus buat pensyuran. Maknanya soalan yang seterusnya ni semua 2, 3, 4 sampai habis tak payah jawab. Dia jadi hijau terus. Jadi projek yang ACAD 1 dan 2 yang ada VMS dan laporannya tersedia dan syarat tu dah fulfill, dia akan jadi hijau lah. Jadi hijau ni boleh terus forward ke EPU ni, sains semua ni tak payah jawab soalan lain. Itu advantage untuk projek yang ada VMS lah. Kita balik semula macam tadi dah cakap kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Ini bersama jugalah, dia susah nak buat VMS tu. Bila lalu JM kosong, dia dah jadi senang. Okey, jadi typical project biasanya memang tak adalah yang 3, 4, 5 ACAD tu. Jadi kita letaklah adakah ini reminder lah, satu soalan ni Fufi tu dia tanya dilaksanakan ni, dia A1 pun cukup, kalau ada 2 atau 3 boleh. Contoh ni yang bawah-bawah ni tak ada, LFA pun tak ada pun masih boleh lah. Ataupun creativity index dia buat so better lah kan, more the barrier kan. Jadi kiraan nilai telah dilaksanakan. Terus kita tengok CI buat feasibility semua kan, viability cost buat, adakah value for money ataupun logical framework analysis ataupun lain-lain kaedah lah. Sebagaimana kita tahu zaman teknologi, mungkin dia ada guna AI ke, artificial intelligence ke kan. Kalau ada letak je lah, mari kita dah buat. Lepas tu kita pergi kat grouping kedua pula dari segi brief. Sebagaimana yang kita tahu tadi, kita lebih kepada kesediaan ringkas lah. Nak mohon projek sebab beri mohon kelulusan EPU tu tak sama dapat jabatan pelaksanaan. Pasal tu banyak yang kos tu lagi lah, dia lagi memang dari sangat banyak lah. Jadi yang first sekali kita tengok belakang dia ambil kira, ni pun sama juga tuan-tuan buat masa posisi kaum, kemudahan sedia ada atau jarak antara fasiliti yang sama. Ni biasa contoh lah, macam kalau kita nak buat masjid estate kan, estate orang Melayu maknanya tak sampai lah. Jadi itu contohnya lah. Pun penduduk
50 orang besar dekat memang tak viable lah. Ni kita tengok dari segi skop projek, komponen projek dan juga kapasiti. Kalau macam pejabat kita tengok pejawatan, katil, murid pelajar ni macam situ pendidikan atau objektif banyak relate kepada misi, visi dan juga plan strategik kementerian masing-masing tuan-tuan dengan puan-puan. Contoh macam KKM dia target satu doktor untuk setiap berapa nisbah lah untuk penduduk. Jadi dia nak kejar tu dia kena buat lebih banyak pusat latihan contohnya. Jadi pusat latihan tu akan menghasilkan output. Pusat latihan tu output dia, jadi outcome dia boleh mencapai berapa bilangan doktor yang diperlukan tu. Contoh macam itulah. Ataupun untuk setiap berapa pesakit ni mesti ada katil hospital yang bersedia untuk menerimanya. Jadi itu semua kena refer balik lah kepada tiap-tiap kementerian punya objektif. Justifikasi justifikasi ni kita tengok keperluan yang kecil pun, rumah penghulu pun dia cakap itu prioriti dia sebab dekat kementerian tu itulah prioriti dia kan. Tapi untuk kementerian lain tengok benda tu macam tak berapa nak signifikan. Tapi ni berdasarkan kepada kementerian masing-masing jugalah. Jadi kalau keperluan merujuk projek, kenapa projek tu ada juga, kalau projek tu tak buat akan jadi contoh macam sekolah tu kan, kalau tak maknanya kat situ kena tuan dekat contoh ni. Lepas tu kategori pembangunan ni dia straightforward, projek baru taraf atau busway. Kita tanya satu dari segi projek ni kan, maknanya taraf ni dia akan melibatkan ataupun meja perlu bantu tingkat menjadi 3 kan, ke atas bukan saja ke atas masa ada projek kita tengok dia cakap daripada projek tu terus tu okay. Soalan yang pertama, kiranya nama bukan nama ada ni bukan kerajaan lah, contoh sekolah atau klinik serah lagi kepada Kementerian Kesihatan. Jadi nama masih nama developer semua. Jadi kita tak boleh proceed lah. Bila nak proceed tu maknanya kena ada langkah-langkah yang kita perlu buat. Jadi tanah tu tak semestinya nama Pesuruhjaya Tanah tu, tapi dia ada tanya ni, langkah-langkah pengambil alihan tanah telah ditentukan tak? Maksudnya kita dah tahu dah apa proses-proses yang perlu dibuat selepas tu. Contoh kita tahu untuk tukar nama apa semua ni mungkin 6 ke 11 bulan contohnya. Jadi kita boleh agaklah projek ni bila kita nak kick off, benda tu dah teratur lah. Maknanya dokumen yang diperlukan, pejabat mana yang nak tuju, perlu tak kita lantik siapa-siapa. Yang itu maksudnya dekat sini lah. Jadi kalau memang atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, kita tandakan terus pada dia lah. Dan soalan ni sebenarnya dia weightage lah. Dia kuning ni maksudnya kalau kita jawab ya atau tak pun dia takkan bagi kesan kepada keputusan dekat bawah lah, sebab dia bergantung kepada ni. Pasal kita nak to be fair, ada certain projek yang memang tanah tu belum lagi milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Tapi adakah projek tu tak boleh terus? Maknanya boleh, sebab ada kadang-kadang ada projek yang dia baru nak mohon tanah saja kan. Maknanya untuk rolling plan 3 mungkin dia untuk beli tanah saja.
Jadi yang rolling plan 4 baru dia nak buat bangunan. Contohnya lah. Lepas tu, adakah isu berkaitan caveat di atas tanah telah selesai? Ni sebenarnya kita dapat input daripada projek di Sabah. Projek di Sabah ni banyak sangat ada terlibat dengan caveat lah. Geran tu kan ada caveat. Bila caveat ni maknanya kita tengok apa benda syarat-syarat caveat tu. Jadi mungkin tak boleh buat itu, tak boleh buat ini kan. Jadi diorang banyak terlibat lah dan melalui bengkel dan kita punya sesi buat urus yang kemudian tu kita dapat ni, kita masukkan benda ni. Tapi kalau tak berkaitan, kita tanda X jugalah dekat dia. Kalau tak nanti dia akan bagi keputusan kita tu nanti. Lepas tu, adakah salinan grant telah tersedia? Ni samalah tu, grant tu kan, projek setempat tu. Kalau dah ada, kita tanda ya. Lepas tu, adakah kedudukan lokasi plot tanah dikenal pasti dan ditentukan? Kedudukan lokasi plot tanah ni maksud dia kadang-kadang tanah besar dia dapat tu kepada emission ada, pun ada, dekat bomber pun ada, dekat rela pun ada kan. Macam projek KDN lah contohnya kan. Tanah besar dia bagi dekat 4 agensi ni. Jadi 4 agensi ni bila dia nak buat projek, tanah tu besar kan, 20 ekar. Kalau kita fikir logik, satu agensi dapat 5 ekar lah. Tapi kita tak tahu sebenarnya rela ni tadi berlapan belakang. Kalau kita bagi macam-macam cara lah boleh bagi kan. Macam kek kan, kita boleh potong kek bagi 8, bagi 4 kan. Tapi kita tahu yang depan tu siapa punya, belakang siapa punya. Jadi yang dekat sini sebenarnya kita nak tahu lah betul-betul exactly. Macam tadi tu custom kata dia punya yang tengah-tengah. Okey lah, kita pun design yang tengah-tengah. Lepas tu tiba-tiba tengok bila dia pergi kat site, rela dah buat piling lah dekat situ. Jadi kita nak elak benda-benda ni lah kan. Pasal benda ni akan ada implikasi kepada masa dan juga kos lah. Maknanya projek patut boleh kita target contoh nak tender bulan 11 2022, tiba-tiba disebabkan perkara ni kita kena pergi kat site yang sebelah tu pula kan, nak kena elak itu, elak ini, jalan masuk dan lain semua. Dia kena tambak tanah pula ke kan. Jadi benda-benda ni yang akan beri implikasi ke yang susah kemudian tu lah. Kan? Bila susah kemudian tu lagi banyak masalah lah, nak pergi balik dan akan berlaku iteration macam yang Puan Rohanis cerita semalam tu lah kan? Proses kerja berulang-ulang, buat kerja yang sama tu. Kalau dekat site biasa dipanggil double handling lah kan? Kita dah konkret hari ni, lepas tu esok pergi help pula, lepas tu nak konkret balik semula kan. Tu baru double. Ni dah tak tahu lah ni triple ke apa kan, banyak kali lah. So next kita pergi pula dari segi kesesuaian. Soalan yang ini dia berkait rapat dengan soalan yang tadi ada Tuan Azran kan. Dia kalau tak salah saya, dia ada tanya kan. Dia kata macam SI ke apa ke. Dekat sini nanti saya tunjuk apa benda yang kita tanya. Kesesuaian tanah ni. Adakah terdapat kesediaan jalan masuk? Maknanya kalau confirm jalan tu ada masuk, tak melibatkan perlu ambil tanah di depan, ada jalan masuk dan perlu ada lawatan tapak lah. Maknanya sebelum majukan ataupun sebelum nak buat semakkan geban nilai kosong ni, buat lawatan tapak dulu lah. Kita tengok dulu tapak kita tu betul ke kan kat situ. Jadi adakah keperluan untuk jalan masuk telah diambil kira dan proses-proses berkaitan telah dijalankan? Ni kalau kita katakan jalan masuk tak ada. Dekat sini kita jawab soalan ni. Maknanya kita dah ambil kira tak? Maknanya untuk ada jalan masuk tu kita kena ambil tanah dekat depan. So tanah dekat depan tu kena ada proses-prosesnya. Maknanya kita dah tahu dah yang benda tu kita seterusnya. Kita belum lagi ambil tanah orang yang kat depan tu sebab projek ni belum dapat lagi, kita baru nak minta. Jadi ni kita baru nak minta dan kita dah tahu akan melibatkan ni. Bila melibatkan kan, lepas tu dari segi masa pun bukan senang. Kalau orang kampung ni kadang-kadang kita dah ambil tanahnya, pampasan dah bayar, tapi dia tunggu lagi kan, dia tunggu bila kontraktor datang, dia pau lagi ke kontraktor, dia minta duit lagi kan. Macam-macam cerita lah yang kita dengar sebelum ni lah. Kita dah consider perkara tu. Lepas tu ni bertanya adakah fizikal tanah membolehkan pembangunan? Jadi pertama dia tanya bukan di lereng bukit ni atau mungkin boleh atau lebih daripada 2. Tanah bukan tebus guna
cerun kurang 30%, keluasan mencukupi, lepas tu tak ada lain-lain keadaan yang menghalang pembangunan. Jadi berlaku adil dekat ini, kita bagi apa yang boleh disukat dengan matematika, apa tu tadi kan, ada cavity apa tu, semua tu kita tak tanya pasal benda ni, kita tak tahu pun, benda ni just money je jadi kita nak berlaku adil, apa yang boleh nampak lah masa ni kan. Macam kita buat perancangan pun sama juga. Okey, tengah hari ni nak pergi Taman Tasik Titiwangsa, nak jogging, contohlah kan. Tapi lepas tu hujan, hujan dah tak boleh pergi lah. Maknanya apa yang kita rancang mula-mula tu, yang kita nampak, maknanya benda tu possible untuk buat. Okey, kita tanda, maknanya kita dah consider. Dekat sini, kalau soalan dekat sini kita jawab tak, ya. Dekat sini kita kena tengok soalan ni. Adakah pandangan pakar atau agensi teknikal berkait diperolehi jika fizikal tanah menyukarkan pembangunan? Kan? Maknanya macam tadi lah, kita tengok tanah tu gaung, kan? Tapi nak buat, kena buat juga dekat situ kan? Jadi ada tak pandangan pakar atau agensi teknikal? Ni tadi yang saya sebut, yang topi perunding dekat JKR tu, mungkin kita boleh minta bantuan dekat Geotech ke contohnya lah kan, sebagai perunding. Kita nak tanya, kita ada tapak ni, sesuai tak tapak ni kita nak buat bangunan 2 tingkat? Atau bila mungkin dia buat apa tu, penilaian, boleh dekat sini sebenarnya 1 tingkat saja pun kan, tak boleh lebih dari 1 tingkat. Maknanya kalau kita berlaku tu duit lebih sikit ke, ataupun mungkin ada konsultan banyak macam dia sendiri yang nak buat, dia kata tak apa, dia buat sendiri penilaian, dia panggil konsultan. So kalau ada konsultan yang apa semua tu, kalau kata boleh buat benda tu, justified untuk projek ni di-proceed, boleh tanda je lah dekat sini, dekat sini. Okay, next, ni soalan tipikal lah. Adakah tiada pencerobohan di tanah? Kalau ada pun tak apa, kita boleh tanda dekat sini je, pasal nanti ada soalan kemudian. Katalah tak ada, dan ini kita jawab keperluan serta langkah-langkah untuk menyelesaikan isu ke depan. Kalau atas ni je, kita jawab ya je lah. Tapi kalau dekat sini tidak, maknanya ada pencerobohan. Contoh, ada kita nak buat hospital ni tadi, tiba-tiba ada orang dah lama kat situ, kebun buah kan, Musang King ke Musang Queen ke kan, kat situ. Jadi macam mana ni, ada pencerobohan kan. Jadi kita tengok soalan yang B ni, adakah keperluan serta langkah-langkah untuk menyelesaikan isu pencerobohan sebelum pembangunan telah diambil kira? Dia punya keyword dekat dalam GN kosong ni sebenarnya dia diambil kira lah. Maknanya kita consider lah, benda-benda ni to be considered. Kita tak buat lagi, maknanya kita baru nak minta projek kan, kita dah tahu ada pencerobohan. Takkanlah hari ni esok nak hantar dekat EPO ni, hari ni kita kena halau lah setinggan tu. Bukan maksud tu lah, maknanya kita dah tahu lah depan ni ada step by step yang kita perlu ambil, dan kita dah bersedia dah, dan kita ada tahu dah tim ni nanti nak kena buat apa, lepas ni nak kena buat apa langkah-langkah seterusnya. Itu masuk yang kosong ni lah. Tapi kalau memang dah tahu, tak tahu nak buat apa semua, memang dah tak boleh nak buat apa, maknanya projek tu tak viable lah, dia akan jadi merah. Dia jadi merah, kita tak proceed lah. Maknanya kita akan proceed projek-projek yang lebih berkualiti dan lebih viable. Maknanya kita punya resource sampai dekat situ, kita dah stop dah. Okay, benda ni tak boleh pergi mara lagi, kita stop kat sini. Daripada kita biarkannya benda ni terlepas sampai ke jabatan teknikal semua, jabatan teknikal pun tak boleh buat, pergi balik, lepas tu projek tu terbengkalai ataupun projek tu scrap. Jadi kita membazir resource dan juga masa kita lah. Itu yang kita tak mahu tu. Lepas tu kita pergi pula dekat yang next grouping dari segi kos lah, anggaran kos. Dekat sini tadi dah cakap dah, dia anggaran kos. Kita bukannya tanya kos exact figure lah. Dekat sini kalau kita tanya contoh macam nak buat dewan lah. Dewan mungkin kita tengok tipikal dewan, dia bermain dekat dalam 400,000 contohnya lah kan, 400,000 ringgit. So kita punya anggaran macam itulah, 400,000. Kita bukannya nak exact figure macam dalam PDA ke TDA kan.
Kita tak nak RM428,321.52. Ni kita baru nak minta projek ni. Kita tak adalah sampai tahap kita nak sedetail tu. Tapi kita ada range lah. Maksudnya kita tahu untuk dewan macam ni lebih kurang 350 ke 450,000. So kita minta lah anggaran kita tu dalam around that figure lah. Dan ada juga perkara-perkara yang kita perlu tengok lah. Yang ni yang kita nak tengok ni, satu-satu ni. A ni, adakah anggaran kos telah ambil kira faktor lokasi? Dia dekat Semenanjung ke Sabah Sarawak kan? Dekat kawasan pedalaman ke? Kawasan laut, pulau, pesisir pantai kan? Macam laut, pulau ni dia banyak marine grade punya material. So bila guna marine grade material, dia punya kos dah tak sama. Lepas tu dari segi logistik pula, kalau kata nak pakai IBS dekat pulau pemanggil contohnya kan, nak bawa tu, ada pula air pasang surutnya lah, bila kena time reboot pula tak boleh masuk kan, macam mana. Jadi benda-benda tu kita kena consider daripada awal lah. Dan sebenarnya Sabah Sarawak ini contoh yang sangat klasik lah. Ceiling project dan juga brief scope sama. Projek contoh yang kita pernah jumpa, projek tentera dekat Sibu, Amikare dengan dekat Kedah. Dua-dua sama je, minta benda ni sama, bilik apa semua, pejabat semua sama. Tapi kos ceiling dua-dua pun 30 juta. Jadi bila yang dekat Sibu tu memang kita kena buat balik rationalization lah. Maknanya kena potong skop sebab nak dapat 30 juta tau. Bos saya lama dulu pernah cakap, dia kata macam mana dia boleh kira sama ni kan. Dia kata Milo dengan Sok Kapau pun tak sama. Sabah Sarawak dengan dekat sini kan, dekat Semenanjung. Jadi maknanya kalau projek Sabah Sarawak tu mungkin kita up sikit lah. Kalau 30 juta dekat sana mungkin jadi 35 juta ke 33 juta berdasarkan kiraan-kiraan yang munasabah lah. Kalau kita dah ambil kira tu, kita tanda ya. Lepas tu kita tengok yang next one pula yang berkait dengan tanah ni kan. Ni pun ada melibatkan kos lah. Kos dan masa lah yang kita paling consider sekali lah. Anggaran kos telah ambil kira keperluan kos berkait tanah. Ni yang berkait dengan tanah lah. Sekiranya contoh ada kos pengambilan tanah, PBT. Ada kos pengambilan tanah untuk jalan masuk. Ni kita refer soalan yang atas tadi balik. Lepas tu kos pembaikan fizikal tanah. Ni soil treatment. Kos pampasan pengusiran. Ni pun ada kos juga kan. Lain-lain kos berkait dengan tanah. Kalau ada. Maknanya bila kita tengok benda ni, mungkin projek kita 40 juta. Tapi untuk ada pengambilan tanah tu mungkin melibatkan 1 juta. Jadi projek kita bukan 40 juta lah. Dia jadi 41 juta lah. Itu maksud masa awal ni, peringkat strategik ni kita dah anticipate benda-benda ni dan dia tak jadilah kita dah sampai dekat jabatan pelaksana terpaksa pula pergi balik kat TU cakap dulu jalan masuk tu kita tak masuk dalam kos ataupun ada pengalihan utility ke apa tak masuk. Itu sebab tu kita tanya soalan ni lah. Kalau kita dah consider, kita tanda ya. Lepas tu ada kos berkait dengan polisi. Ni kepada dasar lah. Ada pematuhan dasar tak? Contoh macam fee perunding, yang tadi soalan kita dapat ada contribution fee, ni kadang-kadang pun tertinggal juga ni. Kan projek dah buat rupanya ada kos-kos yang hidden cost kan. Itu levy, ada ukur halus ataupun guna PAP ni mungkin harga lain kan, IBS dengan konvensional. Kalau macam Green Building Index ni benda yang inting lah. Semua pun nak GBI kan, contoh macam bangunan Suruhanjaya Tenaga tu lah. Dia GBI Platinum lah. Dan ada, kalau kita tengok pejabat kerajaan pun banyak yang cuba nak dapat Green Building Index ni lah. Cuma macam swasta dia ada kelebihan. Kalau projek dia contoh macam bangunan pejabat 40 tingkat, dia ada GBI Platinum. Dia punya sewa untuk tapak dia tu per square feet dia boleh push 20 to 30% higher daripada yang tak ada GBI ni. Sebab tu diorang ke arah tu, pasal benda ni macam trend lah diorang ikut. Tapi ada certain kementerian pun dia terikut-ikut juga dengan trend ni, dia pun nak GBI juga kan. Tapi kita kena ingat bila GBI ni dia banyak melibatkan mechanical punya active punya solution untuk achieve kita punya penyematan tenaga semua tu.
kadang-kadang dia tak justify pun, sebab sebagaimana kita tahu macam projek kerajaan ni mostly kita bangunan kerajaan, rate air dan juga rate elektrik ni memang rendah lah kan. Jadi nak dapat balik modal tu macam tak justify lah. Maknanya memang kita dapat GBI tu, tapi apa yang kita dapat pulangan tu macam kurang sikit lah berbanding dengan ni lah. Sebab dulu TA saya pernah cakap lah, dia macam tua-tua kita dulu cakap kan, dia kata macam mahal rantai daripada beruk, dia kata kan. Yang penting tu beruk, nak panjat kelapa tu, tapi kita beli rantai yang mahal. Beruk tu tak berapa nak reti petik kelapa tu pun. Jadi maknanya kita nak tengok yang beruk tu lah. Macam sekarang ni kita tengok mana yang lebih penting lah. Kalau kita dah consider tu, kita tanda ya lah dekat sini ya. Lepas tu next soalan pula, dia tanya kos berkait mitigasi risiko. Kos mitigasi risiko ni sebenarnya anggaran sajalah macam kos luar jangka, bencana alam, wabak, lain-lain. Dan kalau saya nak bagi contoh, macam kita tahulah projek dekat Kelantan memang ada certain tempat memang akan banjir. Jadi untuk mitigate risiko banjir tu, kita tak nak bangunan kita tenggelam, sama ada bangunan kita tu kena bina on the steel ataupun kita kena tambak lah. Jadi tambak ataupun on the steel tu ada kos lain. Jadi itu maksud dia lah dekat sini. Ataupun contoh dekat projek dekat Sabah yang tadi Puan Khatijah sebut kan, perlu keperluan seismic design sebab ada gempa bumi. Jadi kita dah tahu dah. Jadi itulah mitigate dia. Tak adalah kita buat. Lepas tu bangunan kita terus rosak kan. Ataupun bila dah nak siap, baru cakap ada keperluan untuk seismic. Dan macam mana nak retrofit seismic punya keperluan kan. Tak boleh. Itu yang maksudnya. Maknanya awal-awal kita dah tahu dah. Maknanya kalau kos macam tadi 40 juta, mungkin dalam 10% ke 15% mungkin kita dah kena ketepikan lah. Ni kena minta rule of thumb tu seperti mana Lepas tu, kos yang berkait dengan perolehan teknologi dan peralatan. Kalau macam hospital, memang ni lah, medical equipment, penggunaan teknologi baru, lain-lain kos berkait dengan perolehan teknologi dan peralatan. Contoh kalau kita nak buat bangunan, bangunan high rise, biasa kita tahu kalau bangunan high rise, dia mesti ada gondola lah untuk maintenance dekat luar kan. Tapi kita tengok ada yang satu teknologi baru, dia kata dia tak cableless, contohnya cableless gondola, kita pun tak tahu lah, tapi harga dia tu lain dan procurement untuk dapatkan material equipment tu pun lain. Jadi itu yang kita tanya dekat sini, soalan yang teknologi ni. Ataupun kita contoh bumbung, kita nak pakai bumbung solar panel kan, photovoltaic kan, contoh kita nak pakai itu. Jadi dia ada cost lain dekat situ. Jadi kita consider, ada tak? Kita tak nak lah macam kita nak pakai yang teknologi terkini apa semua kan. Macam beli kereta jugalah. Kita beli kereta, kita nak 5 bintang ASEAN Cap kan. Nak ada AEB, ada ADAS kan. Semua nak kan. Tapi kita nak bayar macam harga kancil. Memang tak dapat lah. Itu cerita dia lah. Jadi kalau kita dah consider, kita tanda X kat sini. Lepas tu ada kos berkaitan keperluan unik. Keperluan unik ni kita tengok reka bentuk ikonik ataupun keperluan reka bentuk seismik lain-lain kos berkaitan unik. Ni macam Puan Khatijah sebut tadi, contoh paling jelas macam jambatan lah. Jambatan biasa ada railing dengan beam tu, dia jadi jambatan lah kan. Dan kos dia mungkin dalam 300,000 contohnya. Lepas tu tiba-tiba nak buat jambatan yang macam Santiago Calatrava design kan, ada kabel sana sini macam arch ada macam arca kan. Dia buat tu macam benda yang seni sangat lah. Jadi harga dia dah lain lah, dia tak sama. Itu maksud dia keperluan ikonik ni. Dan keperluan ikonik ni kadang-kadang kita tengok contoh macam buat museum kan. Museum memang kena ikonik lah. Dia tak boleh lah buat macam orang tengok ni, ni sekolah kot kan. Rupanya museum. Jadi museum dia kena ada, dia punya identiti tu kena ada lah kan. Dia ada trademark dekat benda tu lah. Kalau kita tengok sabun pun sama lah kan, macam shampoo dengan ubat gigi, kita tengok tiup tu pun kita dah tahu dah, ini ubat gigi, ini sabun kan, pasal dia dah ada dia punya identiti. Ni maksud yang keperluan unik ni lah. Lepas tu tengok penilaian semasa. Penilaian semasa ni, ini yang kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat recall balik, semalam Cik Darus ada mention macam kita minta projek ni 8 tahun lepas, projek ni tak lulus. Dan kita ada anggaran kos tu, kita memang minta dengan JKR pun dah bagi. Lepas tu tahun ni kita nak masuk RPT, okey lah kita masuklah projek ni, anggaran kos pun dah ada, kita pun hantar lepas tu lulus. Bila lulus JKR kira
tak dapat. Lepas tu kita kenapa tak dapat? Ni JKR bagi dah ni dulu kan. Kita tengok balik rupanya 8 tahun lepas. Macam mana kita tahu 8 tahun lepas dengan tahun ni dah tak sama dah kan. Dia ada inflasi kan, ada fluctuation semua. Jadi nak bayar buruh pun harga dah lain kan. Dulu 8 tahun lepas tak ada minimum gaji. Ni dah 2 tahun lepas ada gaji minimum kan. Jadi benda-benda tu akan efek lah. Itu sebab tu kita minta anggaran tahun semasa lah. Kita tak mau yang zaman Tok Belerong dulu punya kita ambil guna. Memang tak dapat lah. Tu yang jadi burst tu. Itu yang selalu kata kenapa anggaran kita burst. Tak sama bila JKR kira tak sama. Dan satu lagi kita kena ingat yang JKR selalu kira yang jadi tinggi ni sebab kita saya sekolah dulu kan dia panggil consider all factor dah. Bila projek tu dekat Jabatan Teknik macam JKR kita tengok semua faktor. Contoh macam buat balai bomba satu petak mungkin kita tengok analogi dia macam buat rumah banglo je. Macam rumah banglo je. Rumah banglo tu kecil kan. Kita tengok 10 juta ni cukup lah kan. Dia cakap untuk buat balai bomba pasal macam banglo je. Tapi bila JKR pergi lawatan tapak, kita tengok rupanya pressure air dekat situ tak kuat pun. Contohnya kan. Lepas tu kata kena ada elevated water tank. Jadi elevated water tank tu punya cost kita tak masukkan dalam anggaran asal kita. Sebab tu yang projek tu dia jadi mencanak-canak naik tu ataupun keperluan pihak berkuasa tempatan kan macam majlis contoh kan majlis dia minta dekat depan dia nak bus stop lah dia minta ACDC lah kan dia minta benda yang tak masuk akal pun kadang-kadang ada kan ataupun ada certain PBT ni dia minta certain consultant contohnya macam Boris ni macam pakar pokok apa kan dia minta untuk pakar pokok tu tengok boleh tak tebang pokok ni semua kan dia minta benda tu dan kena ada jadi benda tu ada duit yang terlibat kat situ dan lantikan tu pun bukan setakat duit dia melibatkan masa lah proses nak kita nak procure benda tu kan nak panggil perunding apa semua tu jadi sebab tu soalan tu kita tanya dekat sini lah benda-benda tu. Next kita pergi ke strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ni pun sama juga macam tadi yang soalan yang IR Azran tanya tu, kalau saya tak silap tu, dia tanya macam mana nak tahu? Nanti JKR buat lain, kita cakap nak buat commissioner, JKR nak buat design bid. Kan? Ni kita cuba anticipate lah. Macam tadi yang kita mention, kalau projek Sabah Sarawak memang confirm ada perunding. Jadi kita masuk lah, ada perunding tu. Ni bukan apalah sebab macam mana kita tahu, macam kalau konvensional, kalau perunding pun, untuk lantik perunding pun kurang-kurang ada 3 bulan. Jadi maknanya kalau kita nak projek tu on ground dalam masa 1 tahun atau 8 bulan mungkin tak logik lah sebab ada 3 bulan untuk lantik perunding sahaja. Jadi kalau kita dah tahu macam ini, kita tahulah projek kita tu secara munasabahnya, reasonable yang bila kita boleh guna atau boleh mula construct dan bila boleh kita serah. Itu tujuan dia lah. Lepas tu kita tanya daripada awal ni. Lepas tu adakah option reka bentuk PAP telah diambil kira? Ini lebih kepada reminder je lah. Maknanya kalau ada PAP lagi better. Kan? Jadi lagi straightforward lah kita boleh jimat kos dari segi design dan masa lah. Maknanya drawing dah ada, kita cuma kena adjust untuk site plan sahaja. Lepas tu tempoh pelaksanaan. Tempoh pelaksanaan ni pun balik semula kat atas tu kita ambil kira tak fasa perancangan, reka bentuk, perolehan, pembinaan, penyerahan the full life cycle untuk projek lah. Sebab saya bagi contoh satu lah macam nak buat MRSM kan. MRSM nak ambil dia kena periksa apa semua lah. Jadi kita kata projek tu kita nak tahu ni. Kita kira-kira congak-congak biasa projek secara normalnya 4 tahun mesti siap lah. Jadi tahun kelima tu kita boleh ambil student lah kan. Tapi kita terlupa yang kita punya MRSM tu dekat Ceruk. Nak bawa masuk pun susah, kontraktor pun mengalami masalah, dari segi pembekal pun nak hantar kan, macam lori yang panjang-panjang tu nak masuk pun ada pun kena fikir 3-4 kali kan nak masuk tu macam mana kan. Dah masuk tak boleh keluar pula kan, kena ghostan je ke. Jadi benda-benda tu akan melibatkan kos dan juga masa lah. Jadi itu yang paling penting dekat sini tu, masa tu. Dari segi procurement pun sama juga. Kalau kita dah tahu tadi macam tadi teknologi kan, dari segi medical equipment,
kita dah tahu dah memang kena pergi kat luar negeri, kena tengok benda tu macam mana apa semua, nak kena order dulu, bila order barang tu baru dia nak buat, nanti dia nak shipping kat sini, bila nak shipping pula tengok macam hari tu terusan Suez tu tersekat pula kan, ada kapal tersekat, dah tak boleh lalu pula. Jadi benda-benda tu kita kena consider lah. Sebab tu nak ada pelancangan yang realistik ni. Macam balai polis pun sama juga, kadang-kadang balai polis ni banner baru dia roboh yang lama. Jadi sementara dia dalam pembinaan, balai polis ni ditempatkan sementara dekat rumah kedai lah. Jadi ada sewa. Bila ada sewa tu, dia kata okey projek ni siap berapa lama? Kita pun cakap 3 tahun. Okey 3 tahun, dia minta peruntukan untuk 3 tahun saja dia sewa dekat rumah kedai tu. Lepas tu ada lah masalah ini apa, projek delay setahun. So lagi setahun tu nak kena minta duit untuk nak sewa rumah kedai tu lagi. Yang itu yang kita minta ni, maknanya kena realistik dekat sini lah. Katakan kalau macam biasa 3 tahun, tapi kalau projek ni dekat kawasan ni ataupun melibat perkara-perkara ni, dia mungkin boleh jadi 4 tahun. Jadi daripada awal dah boleh anticipate benda ni, tu yang panggil mitigate the risk lah. Kita tengok memang ada risiko tu, kita nak mitigate. So kalau kita dah kenal pasti semua tu, kita tanda ya lah. Make sure dia realistik lah. Bila kita dah tanda semua tu, result dia keluar lah ni. Dekat sini ada merah ni. Sebab ada perkara yang tertinggal ni saya rasa. Kita tengok satu-satu ya. Tu. Kita tinggal ni satu, dia terskip ni ya. Kos berkaitan kerja awalan. Ni pun selalu terceceh daripada kos projek dari segi SI, EIA, TIA, utility mapping ataupun land survey, itu public engagement. Kalau macam projek yang melibatkan orang awam macam elevated highway ada tu, dan fee punding, penilaian struktur turapan, ni utility punya nak pemindahan ni, pengalihan utility pun selalu juga tertinggal kos, dan juga measured drawing lah. Measured drawing ni kalau nanti projek yang naik taraf lah. Okay, kalau ni kita dah consider, ni belum buat tau, SIIA ni kita tak buat lagi, tapi kita consider projek ni memang perlu ataupun projek tu tak perlu, maknanya kita dah consider lah. Lepas tu kita tandanya ni. Okay, kita go through satu-satu, semua soalan dah jawab tak? Okay, kalau semua soalan dah jawab, dia akan keluar keputusan lah, dia automatik. Dia jadi hijau. Bila hijau kita tulislah nama kita, jawatan, ulasan, maknanya kita tulis gitu, semakan telah dibuat, perkara-perkara berikut telah ada. Lepas tu kita pun sign bagilah dekat pegawai yang diberi kuasa dekat kementerian masing-masing. Jadi dia isi tarikh semua dan dia boleh cakaplah permohonan dimajukan seterusnya ke, dan dokumen ni, print ni yang akan dimajukan kepada EPU lah bersama-sama dengan ACAT, dan kalau perlu lalu VMS ACAT 1 dan 2 tu pun laporan yang sama tu kita majukan sekali ke EPU. Jadi dia macam benda ni kita justify lah, maknanya kalau EPU tengok pun dah buat benda ni semua, dia lebih yakin untuk menduluskan projek kita. Tapi kalau projek tu jadi merah macam mana pula kan? Maknanya projek tu tak viable lah. Bila tak viable maknanya kita tak payahlah proceed ke next untuk mohon. Cuma projek ni mungkin dia tak viable pada hari ini, tapi mungkin lagi 2 tahun atau 3 tahun dia akan menjadi viable. Contohnya macam justifikasi untuk buat klinik kesihatan perlu ada populasi sekian-sekian banyak lah. Mungkin sekarang tu bandar tu baru lagi ada dalam 300 orang je, jadi tak justify kan. Tapi mungkin dalam 5 tahun atau 4 tahun tiba-tiba jadi daripada 300 jadi 30,000 orang dekat situ kan. Ada pembangunan baru ke, macam kita tengok dekat Pengerang tu kan, rapid tu memang rapid lah, sekejap je tiba-tiba naik macam-macam kan. Jadi kalau masa tu mungkin hari ni benda ni tak viable, tapi dalam masa terdekat atau mungkin 5-6 tahun dia akan jadi viable. Jadi kita boleh buka balik lah yang apa yang kita semak ni. Dan satu lagi, bila kita buat semakan gerbang nilai kosong ni secara bertulis, black and white, kita merekod apa yang kita buat lah. Jadi kalau kita dah pindah, naik pangkat, pergi tempat lain, apa semua tu kan, pegawai lain masuk, dia buka, dia tahu projek ni dulu pernah buat, pasal kita ada rekod secara bertulis kan. Jadi benda ni semua akan membantu dan menyenangkan semua orang kan. Kita tak nak macam tadi itulah yang lagu Jamal Abidillah tu kan, walhasil balik asal macam tu, kita tak tahu lah. Okey, itu untuk projek bangunan Untuk projek jalan atau jajaran ni,
Saya tak nak go through dalam sangat lah pasal soalan yang awal-awal tu sama je. Dia yang tak sama cuma dekat tanah je. Dekat tanah dia tanya macam ini je. Adakah sudah kenal pasti koridor pembangunan? Maknanya kita dah tahu dah dekat mana jalan tu nak lalu. Dan kita pernah dapat input. Dia kata macam mana nak tahu pasal kita pun tak tahu ni kan. Tapi dia takkan lagi banyak lah. Dengan sekarang ada teknologi kan. Ada drone kan. Ada Google Map kan. Google Map tu yang paling cikai sekali lah kan. Kalau advance mungkin tu yang berbayarnya lah. Satellite punya mapping kan. Ataupun dekat remote sense tu kan. Kita boleh tengok yang mapping tu. Kita tahulah kita punya. Contoh jalan pesisir pantai. Jalan pesisir pantai kita kata 1.5 km from pantai lah kan. Jadi takkanlah dia lagi sampai 20 km daripada pantai. Maksudnya alignment kita masih di dalam tu lah. Nanti kita kenalah kira ROW kita semua tu kan. Tengok benda tu lah. Benda-benda tu. Jadi kalau kita dah consider, dah kenal pasti, dia cukup sampai itu je. Pasal memang mustahil lah, impossible untuk dapat tanah. Dah tahu dah okey itulah tanah yang kita akan ambil kan. Dalam masa 2 tahun ke 3 tahun. Lepas tu, yang soalan yang pencerobohan ni pun sama juga macam yang tadi dah. Maknanya ada tak keperluan serta langkah-langkah untuk selesaikan isu pencerobohan sebelum pembangunan telah diambil kira. Maknanya kita mohon hari ni, kalau projek ni dah lulus, maknanya sementara nak lulus design tu kita rasa ada ample time yang mencukupi untuk kita selesaikan masalah-masalah yang berkait dengan apa nama tu? Yang berkait dengan pengambilan tanah kan atau pengusiran pencerobohan semua tu. Kalau kita dah consider, maknanya kita boleh tanda je lah. Jadi untuk dekat projek jajaran ni, dia beza dekat situ je. Jadi saya punya sesi untuk sharing yang one way ni sampai setakat ni sajalah. Terima kasih. Lepas tu kita boleh proceed ke next session lah. Ada soalan ke untuk sesi ni? Assalamualaikum Puan. Salam. Saya Syah Nizam daripada Bahagian Pengurusan Nilai. Khabar sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya Allah, macam kenal aja ya Cik Syah Nizam. Alhamdulillah kenal lagi. Saya Tak ingat saya. saya ada benda nak tanya dengan Tuan Haji Aidi tadi. Ada benda yang mungkin saya salah dengar ke apa kan. Untuk yang borang Dia ada tu, dia ada boleh tanya. Boleh tanya. berkenaan dengan yang borang tadi tu. GN kosong tu yang berkenaan dengan tanah tadi Tuan Haji boleh buka tadi tak sekejap yang pasal tanah tadi tu. Haji boleh share Haji? Siap. Saya ambil masa ya Cik Nizam. Dia ni laptop lama dia slow. Okey, yang ni Tuan Haji saya nak tanya tadi kalau tak tahulah saya salah dengar ke apa pasal dia ada yang tanda pangkar merah dengan hijau ni. Tadi saya macam dengar Tuan Haji kata dia tak memberi kesan pada permakahan kat sini ke? Yang apa ni yang warna kuning ni. Yang warna kuning tu. Yang warna kuning ni semua kalau kita ikut pasal benda ni tak semestinya ada semasa tu sebab tu kita kuningkan ke ni. Maksudnya kuning ni. Okey, dia just ada je tapi dari segi pemakahan tu dia tak memberi kesan kepada makan keseluruhan tu lah. Dia tak beri kesan tapi kita tengok soalan yang seterusnya tu pula. Sebab macam projek contoh kan, projek ni memang tanah tu belum lagi milik Bersuruhjaya Tanah Persekutuan kan, belum lagi. Tapi kita dah tahu dah dalam masa 6 bulan ke 8 bulan memang dah tukar nama dah. Macam itulah maksud dia. Sebab tu kita tak adalah heavy sangat dekat situ. Tapi pada pandangan saya lah, isu tanah ni kuat kritikal jugalah sebelum kita proceed untuk permohonan kepada EPU. Jadi kalau actually antara soalan yang EPU akan tanya adakah isu pemilikan sempurna milik tanah ni dah selesai ke belum? Itu je yang kami risau sebab kalau GN kosong ni maksudnya kalau dia tak diambil kira pemakaran kat sini, nanti bila dia hijau kita buat masuk ke EPU akan tanya soalan tu sama ada isu tanah dah selesai ke belum kan. Dia tak dapat
isu pemilikan yang sempurna memang kita tak lulus lah projek tu. Jadi macam yang Tuan Haji cakap, yang kita anggarkan 6 bulan lepas mungkin dalam proses pemilikan tanah tu kan, tapi kita belum tahu lagi apa jadi. Nanti kita takut jadi macam yang Tuan Haji cakap lagu Jamal Billah tu, terpatah balik kan. Saya rasa patut kita ambil kira ni. Tanah ni pada pandangan saya penting lah. Maksudnya kalau dia tak settle terus merah bawah. Itu pandangan saya lah. Kalau unit pengurusan amalan terbaik rasa lain boleh fikirkan lah. Tak, sebab yang ni pun bukan kita buat sendiri, ni pun dah banyak kali sesi-sesi libat urus tu semua lah. Tapi kita boleh ambil, untuk setakat ini kita boleh ambil input ni dulu lah. Okay. Jadi keputusan tu dah. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Ya, dia macam ni. Untuk isu tanah ni kan. Untuk sebenarnya kita dapat borang ni registry. Kalau tak ada dia tu memang kan. Tapi tu tunjukkan balik ni yang penting tu dia tak apa, kita tak consider lah. Maksudnya kita menuju kepada soalan-soalan yang seterusnya lah. Tu yang kita ada soalan-soalan anak kat belakang tu. Okay, any ada soalan lain? Okay. Assalamualaikum Ban. Ada soalan lain? Ban, saya Samri Ban. Lanjutan daripada soalan daripada Cik Syah tadi. Daripada? Saya Samri daripada BPN, bahagian pengurusan nilai. Ya, saya EPU. Nak buat sambungan daripada Cik Syah tadilah. Ya. Sekiranya kita tidak ambil kira pada awalnya untuk merah ataupun hijau, itu mempunyai pertikaian jugalah di BPN. Kita merasakan itu menjadi mandatory lah untuk tanah ni, isu yang tanah ni Pan. Sebab apa? Kita ambil pendekatan yang barulah. Kita ambil pendekatan projek telah dimasukkan dalam pengurusan nilai, kita tangguhkan untuk penulisan value management tu lah, disebabkan isu tanah macam yang disuarakan oleh Cik Syah. Kalau soalan dia ya untuk tanah kan, kita memang mengalu-alukan this kind of discussion lah, maksudnya pandangan daripada pihak itu, macam Cik Syahrul Nizam tadi dan Cik yang baru bertanya Cik Safiq ya. Memang kita mengalu-alukan discussion seperti itu untuk memperkemaskan lagi kita punya semakan ni. This is the first time. So dia baru wujudkan projek. So asalnya kerana merah je ni semua ni. Maksudnya mesti tanda ya lah. But lain yang macam isu caveat. So ini yang tulis bawah-bawah ni. Itu dia ada come out with the yang A, B, C, D. Kan? Kalau yang ini tak selesai, so yang bawah ni mesti diambil kira lah. Dan apabila mengambil kira yang bahagian bawah ni, perancangan kerja tu mesti mengambil kira perkara-perkara ni lah untuk dipanjangkan lagi daripada aspek pelaksanaan macam saya cakap tadi lah. Lepas tu asalnya memang kita ni lah, kita macam ni kan, adakah tiada pencerobohan di tanah 3.3 ni, adakah keperluan langkah-langkah menyelesaikan pencerobohan sebelum pembangunan diambil kira. So kita letak kuning ya. Sebenarnya mana-mana yang kita letak kuning ni dia harus dijawab balik semula di bawah ni. Memang semua kena jawab soalan. Kalau kat bawah tu tak dapat jawab, memang merah, so bawah tu akan jadi merah.
Maksudnya kalau sini kejap. Maksudnya sini merah, so dia akan automatically merah. Macam itulah orang yang dibangunkan. Jadi ini kan kita kata sekiranya hak milik masih bukan atas nama kerjanya, adakah langkah pengambilan telah dilakukan? Okey. Mesti benda ni mesti kena jawab kan. Kalau tak dia memang merah. Dia akan merah di bawah. Ini memang sangat hard lah sebenarnya isu tanah ni. Untuk di Sabah dia orang dah develop dia orang punya borang sendiri lah, dia orang adjust dia orang punya borang sendiri to fit dia orang punya requirement lah. Jadi kita kat sini setakat ni je lah yang kita bangunkan. Nanti kita consider balik benda ni. Kita akan bincang balik semua lah. So any lain berkenaan yang naik sikit yang tanah tu boleh besarkan sikit tak? ID. Boleh besarkan sikit. Ni. Tanah kuning tadi yang apa? Tanah persekutuan tadi. Okey, yang ini sebenarnya tak silap saya atas permintaan Sabah dan Sarawak. Kerana nama di tanah tu tidak mungkin bukan belum tanah persekutuan, tetapi memang telah diberi kuasa pada diorang untuk tanah tu. Jadi kalau semua tengok, yang ini soalannya sekiranya hak tanah milik bukan atas nama Pesuruhjaya, tetapi berikutan daripada itu kita tengok nombor C tadi itu kan mesti untuk pembangunan projek ni. Kalau tak ada kuasa diberikan atas tanah ni untuk projek tersebut, jadi merah. Jadi jawapan A, B, C dan D itu dia berkaitan macam Puan Hadijah dan Haji Aidil sebut tadi. Boleh clear? Tak boleh dengar. Telah terjawab? Telah terjawab. Tapi masih tak puas hati lagi lah sebab yelah tadi macam Cik Darul maklumkan tadi, ia berkaitan dengan yang Sabah Sarawak lah. Yang saya faham tadi yang Tuan Darul maklumkan tadi tu, maksudnya tanah tu belum sempurna milik, tapi pihak pengurusan tanah Sarawak lah, kita tak tahu, dia kata dia ada surat dah mengatakan tanah tu telah diberi kepada mana-mana lah untuk dibangunkan. Maksudnya macam tu ke? Tapi isu dia tanah tu masih lagi belum sempurna milik. Maksudnya dia belum lagi bertukar status kepada persekutuan. Cuma mungkinlah dalam mesyuarat negeri ke apa, dia mengatakan boleh. Adakah maksud cara macam tu masih lagi kita boleh pakai untuk mengatakan status tanah tu telah sempurna milik? Pasal kami belum lagi sampai tahap sempurna milik lah. Pada kami sempurna milik tu maksudnya status tanah tu telah dipindah milik. Itu barulah kita kata telah sempurna milik tu. Okey. Kalau setakat menjadi jaminan akan ditukar kepada tanah persekutuan, pada pandangan kami belum sempurna milik lagi. Okey, tak apa, kita ambil maklum benda tu. Because kalau kita faham ordinance di negeri Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak ni lain, mungkin kita akan modify sikit soalan tu, kecuali untuk kita akan modify sikit
berkenaan soalan tu tadi. Okay, terima kasih tu. Untuk yang itu kita akan jadikan dia tak apa, kita akan kita tengok balik benda tu. Kita ambil maklum tentang apa ni Assalamualaikum. sorry, saya tengok dalam chat ni, adakah jika keputusan yang diperoleh ada merah dan pegawai diberi kuasa ingin meneruskan projek tersebut atas sokongan sebenarnya kalau merah dia proceed lah, dia masih dalam tu sehingga dia dapat hijau lah untuk diproceedkan. Assalamualaikum Tuan. Boleh dengar? Betul. Saya Hatiah daripada boleh. Bahagian Bekalan Air Labuan. Just nak tambah tadi yang berkenaan dengan tanah Tuan. Kalau macam tadi bagi tahu tanah tu dia diklasifikasi. Cuma kalau kena consider lah, kalau sekiranya dalam pembangunan tu kita masukkan item untuk pengambil alihan tanah. Saya rasa that's why yang item tanah tu dia kuning, dia tak memberi markah yang tinggi lah untuk merah ataupun hijau. So kadang-kadang satu-satu pembangunan tu kita masukkan item pengambil alihan tanah kan dalam projek tu. That's why yang tanah tu masih tidak berstatus PTP. Tidak, untuk projek-projek bangunan kita mahukan sempurna. Kecuali untuk projek koridor. Macam untuk projek bangunan kita nak benda tu telah atas milik, katalah milik kalau milik KPM milik sekolah ke apa macam tu lah. Jadi kita boleh bina di situ kecuali projek-projek yang jajaran. Oh, maksudnya untuk bangunan tanah tu memang kena jadi milik dulu lah, baru kita boleh mohon begitu. Oh. Tetapi isunya hari tu berkenaan dengan Sabah Sarawak, saya tak berapa faham tentang ordinan di sana. Dia kata pasal kita buat tanah persekutuan kan, mungkin kita akan mesti di Sabah dan Sarawak tu ada isu dia sikit itu. Saya tak pergi dia punya mesyuarat, tapi dia ada sebut pasal tanah persekutuan ni kan. Jadi pasal ada ordinan dia, tak apa, kita lihat baliklah. Okey, mungkin kita akan berikan satu ruang untuk yang projek di Sabah dan Sarawak saja. Kita akan tengok balik. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Kuat sikit boleh puan? Ada masalah sikit lah kot saya punya ni, boleh dengar? Boleh dengar, tapi dengar sayuk Cik Nuzani Sayuk. Okey, saya nak bertanya, bagi projek-projek bangunan kan bukanlah milik PTP, tapi bagi kami projek di bahagian bekalan air, sebab kalau kata pembinaan bangunan kita buat muka sauk, intake untuk ni, tanah tu kebanyakan memang kita, pengambilan tanah pun kita yang buat lah. So tanah memang milik negeri, sebab sebenarnya sumber air adalah milik negeri. Jadi memang tanah tersebut tidak akan jadi milik PTP lah. Memang milik negeri selama-lamanya. So kalau macam tu sampai bila pun kita tak merah lah. Macam mana tu? Mungkin boleh dibuat. Itu pasal itu oleh kerana itu kita yang bubur kuning tu. Kuning di situ maksudnya
dia tak dia ambil kira sebagai sebagai apa ni bila kuning tu you letak sama ada hijau atau merah, dia tak dia ambil kira. Itu sebab itu kerana itulah yang kita letak. Pasal apa kita ambil kira juga, pasal ada keadaan negeri-negeri tak serahkan tanah pada kerajaan persekutuan. Itu isu dia. Kan macam yang Puan Nozani cakap tadi, macam muka sauk dia buat bangunan mungkin menggunakan duit persekutuan, tetapi dia tak serahkan tanah tu kepada persekutuan, tetapi memang tanah tu memang dihaskan untuk pembinaan katakan muka sauk tadi. Itu yang isu dia yang tadi yang kita letakkan, kenapa kita letakkan kuning tadi. Tetapi walaupun kita letak kuning tadi, subsequent soalan-soalan yang kemudian tu akan menjawab kalau bukan hak milik negeri, kalau boleh jawab jadi kira hijau juga. Kalau bukan milik negeri, itu yang jadi isu sikit. Okey ke? Ada soalan lain? Mungkin saya, Puan Rija, Haji Aidi ataupun bahagian pengurusan nilai ada isu pun boleh kita bangkitkan berkaitan. Assalamualaikum. Ya. Ya, Puan Zina. Ya. Ya, wassalam. Boleh kuat sikit Puan Zina, dengar tapi macam jauh sikit. Terlibat dengan projek. Okey. Terlibat dengan ada pandangan dan terlibat dengan pelaksanaan ini memang projek pembangunan. Okey. You tak. Okey. Cuma dia tak terlibat dengan langsung, tetapi inisiatif WMS mungkin UKAS akan terlibat lah kot. Kami cuba ambil inisiatif lah, kami akan cuba adapt lah. Tetapi UKAS memang tidak buat permohonan kan melalui DE kan? Kami Okey. Pas surat daripada EPU itu dia kata projek-projek pembangunan. Ya, disebut macam tu. Mungkin kita boleh semak dengan EPU lah kemudian. Tapi pada pandangan saya mungkin tidak terlibat lah kot. Kalau kecuali ada yang juga buat projek-projek yang menggunakan DE, tak ada langsung Okey. Apa kita boleh tengok kes by kes tetapi kita memerlukan kerjasama UKAS dan Puan Mona, kalau kita itu ada sebuah terima kasih.
ke? Tu menjawab beberapa soalan. Dan tadi the last question tengok yang masih belum berjawab lagi. Contohnya, kalau projek bangunan memang perlu ultimate pemilikan tanah ke PTP, ianya akan menjadi masalah bagi projek-projek di KPKT sebab proses transfer ambil masa 2-3 tahun. Soalan daripada Nur Edayu Dahlan. Okey, mungkin saya tanya kepada so sekarang macam mana buat suara Cik Darus agak tersangkut lah Cik Darus. tanya you macam mana buat pemilikan tanah tanah tu untuk dibuat PPR tu macam mana tanah tu? Nur Edayu ada lagi tak? Ada. Cik Darus tanya Bahlani yang ada masalah tanah tu. Macam mana? Okey, saya tak pasti Puan Nur Edayu ada lagi ke tak kat dalam grup ni. Okay. Tak apa. Okey. Okey. Kira tak ada soalan. Okey, saya ada juga baca soalan kat sini yang masih belum berjawab. Sebagai contoh daripada Encik Fadil, mohon pencerahan jika projek melibatkan pergantian, adakah perlu VA atau projek melibatkan wayar elektrik bangunan yang bersifat major? Okey, dia menggunakan DE ke apa tak tu? Itu projek penyelenggaraan ni kan? Ya, pakai DE tuan. Okey, maksudnya projek dan skop kan? Penyelenggaraan lah tu, tapi menggunakan DE, betul Ke macam mana? Betul. Penyelenggaraan pakai duit DE. Okay. Tapi macam tapi maksudnya pergantian leave. Ada beberapa macam saya daripada Kementerian Kesihatan. Kita ada banyak projek yang untuk penggantian leave di hospital. Okey. Hospital. Akan ada lagi permohonan seperti ini yang akan dimohon expectation lah. Banyak lagi lift yang memerlukan penggantian. So macam ni macam mana? Perlu ke tak? Okey, kalau tengok surat daripada EPU tu, dia kata projek-projek pembangunan. Okey, dan projek-projek pembangunan dan untuk yang ni memang spesifik. Saya rasa mungkin kalau ini lebih pada projek penyelenggaraan. Mungkin saya kena semak dengan EPU lah. Benda ni saya tak boleh jawab pada hari ini. Nanti saya bagi maklumat salah pula. Saya kena Cik Fadil daripada mana? Kementerian mana? Kesihatan tadi. Kementerian Kesihatan. Ya. KKM. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey.
Okey, saya rasa macam tak perlu. Tapi rujuk balik pada EPU lah. Saya tengok sini tak ada isu masalah tanah, tak ada, mungkin ada beberapa isu yang kita punya gerbang nilai dengan isu-isu yang melibatkan tapisan tu kan. Walau bagaimanapun saya perlu semak dengan EPU juga. Okey. Macam rewiring untuk bangunan pun consider penyelenggaraan. So yang ni pun sama tuan Tuan akan semak ke atau memang straightforward kita dah tahu dah ni tak perlu? Saya rasa rewiring tu tidak termasuk ni lah. Tak apa, saya yang nanti saya semak dengan Cik Muzani lah pasal dia yang handle benda ni. Tapi pada pendapat saya macam penyelenggaraan ni tidak termasuk, ya. Tetapi kita akan semak balik, ya. Assalamualaikum Cik Darus. Assalamualaikum Cik Darus. Assalamualaikum Cik Darus. Ya, Hello. Cik. Saya Ya, dari Binti salam. Dayang daripada Ya, KPKT salam. tadi. Wassalam. Macam isu KPKT tadi, macam kita nak bina Waalaikumsalam. okey, macam isu KPKT tadi. Ya. Macam kami bina projek perumahan rakyat lah. Dengar. Okey, PPR. Biasanya kalau kita nak bina PPR ni, kita memang ni tanah yang nak bina tu disajak oleh kerajaan lah. PPR. Kerajaan akan propose tanah mana yang untuk kita bina lah. So kalau macam tu seolah-olah macam proses yalah, kalau nak ultimate kepada PTP tu, dia seolah-olah macam katakanlah tahun depan ni kami memang sebab nak proses tu, sebab tanah tu daripada tanah negeri. Macam mana? Isu dia tadi ya, itu isu tanah negeri lah, ya. Tanah negeri walaupun bukan Okey. Itu kita letak okey. Cuma nak maksudnya dia memang ada grant tersendiri lah kan. Akan juga tak adalah nampak ultimate PTP tu lagi. Dia dalam dia dalam proses lah, dalam proses transfer lah kepada PTP tu. Maksudnya nama tu grant negeri lah, kerajaan negeri lah. Ya. Macam mana? Kalau macam tu macam mana? Okey, kerajaan negeri dah allocate ke KPKT lah. Betul? Proses. Saya rasa yalah, maksud saya kerajaan negeri telah berikan komitmen untuk komitmen macam tu. okey, saya boleh tanya pada Syarul Nizam tadi daripada BPN tadi. Sebab saya rasa EPU memang tahulah kes KPKT ni memang selalu tanah macam tu. Yalah, itu oleh kerana itu saya nak mohon Cik Syarul Nizam tadi ada tak daripada BPN tadi? Ada tuan. Macam mana kes macam ni Cik Syarul Nizam? Saya untuk projek KPKT ni saya tak pernah lalui lagi dah. Untuk projek-projek kementerian lain yang kami faham untuk proses kelulusan kos tu projek ni memang kita nak pastikan yang pemilikan tapak tu dah ada dulu. Okey. Dalam kes yang PPR ni? Macam kes ni saya tak sure. Dia masih lagi. Siapa yang buat KPKT? Cik Syaruzi ke? Biasanya dengan Cik Syaruzi. Ya, saya. Alhamdulillah Cik Syaruzi. Alhamdulillah. Apa otai dah sampai. Nak jawab dah ni. Okey. Jawablah. Untuk KPKT, untuk projek-projek perumahan rakyat, business model bisnes untuk RMK ke-11. RMK ke-11 tanah ni dicadangkan oleh pihak kontraktor. Okey.
Dan proses pengambilan balik tanah berlaku semasa projek sedang berjalan. Okey, right. Okey, dah tu dah jadi sejarah. Okey, business model untuk RMK ke-12. Okey. Untuk program perumahan rakyat, tanah akan disediakan oleh kerajaan negeri. Okey. Disediakan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan mengeluarkan dana ataupun peruntukan DE untuk membangunkan projek tersebut lah. Dan akhirnya tanah tersebut berdasarkan kepada konsep pembinaan tu. Kalau projek itu akan dijual beli ataupun diberi hak milik kepada tanah tersebut akan dilakukan di dalam pembinaan projek. Okey. Jadi isu tanah untuk projek PPR ni adalah berdasarkan model pembinaan tersebut, sama ada secara sewa beli ataupun secara sewa keseluruhannya. Jadi bagi tanah untuk projek PPR ni akan kita tentukan di dalam cadangan PKT yang terlibat lah. Okey, jadi isu tanah ni perlu yang kita nampak dekat gerbang nilai tu, kita perlu berhati-hati lah untuk menjawab pasal itu oleh kerana itu kita akan asalnya kita kuning kat sini punya tanah kita buat jadi tetapi soalan macam KPT memang dah ada grant lah kerajaan negeri dan ada surat serahkan tanah kerajaan negeri ni memang dia tak ada grant. Memilikan tanah selain daripada tanah kerajaan negeri baru ada grant. Ya, maksud saya memang hak milik kerajaan negeri lah. Jadi kalau untuk pembinaan projek PPR tadi, kerajaan negeri akan mengeluarkan satu surat kuasa berkaitan dengan lot tanah yang akan diserahkan itulah. Jadi sepatutnya kalau dalam yang macam Cik Darus maklum tadi ni, surat kuasa ataupun surat kelulusan kerajaan negeri berkaitan dengan lot tanah yang terlibat perlu ada lah. Maksud Cik Darus yang tu okey lah tu. Okey, terima kasih atas cadangan Cik Syahruzi. Okey, jadi saya ingat saya akan buatkan macam cadangan tadi. Kita kata ada surat kuasa daripada kerajaan negeri lah ataupun macam itulah Okey, boleh jawab boleh Puan Nur Idayu boleh buat projek tahun depan ni insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi soalan boleh diajukan sekarang kepada tim unit amalan terbaik. Okey, lagi satu Cik Syahruzi pun dah ada. Okey, tadi berkenaan dengan projek yang macam lift semua tadi tu, adakah kita kategorikan sebagai projek pembangunan tadi? Saya rasa projek yang maintenance tadi, penyelenggaraan. Maintenance tadi tentang wiring dengan lift tadi, saya rasa tak termasuk kot Kita mencadangkan lah. Buat masa sekarang, projek-projek penyelenggaraan ni kita bukan tak buat lagi, kita bagi tumpuan kepada projek-projek pembangunan yang baru. Betul. Dan kita perlu ingat yang kita ada intervention VA lagi yang perlu kita tempuhi bersama untuk projek-projek penyelenggaraan. Bukan bermaksud kita tak buat dekat sini, maknanya kita tak perlu buat lagi VA, bukan maksud begitu. Jadi kita mencadangkanlah, kita mencadangkan agar
BAE ni kita, buat masa sekarang kita concentrate untuk projek-projek pembinaan yang baru. Okey, Projek maintenance, perolehan ni kita akan lakukan setelah kita matured enough lah. Maksudnya kita bersedia untuk melaksanakan di kemudian hari. Bukan tak boleh, boleh. Cuma sekarang kita mencadangkan macam itulah. Macam mana pendapat saya? Yalah, masa saya rasa saya setuju dengan Cik Syaruzi tadi. Kita belum, orang kata belum matang lagi kan. Benda ni benda baru kan. Jadi mungkin kita akan cuma tadi nak clarify dengan KKM tadi lah. Suara Cik Darus agak tersangkut. Tak berapa jelas. Tapi apa yang saya boleh simpulkan kat sini, apa yang cuba dimasukkan oleh Cik Syaruzi daripada bahagian pengurusan nilai EQ tadi. Kat sini maksud dia kat sini untuk buat masa ini VAE hanya terguna pakai untuk projek-projek pembangunan baru. Okey, macam projek pemeliharaan naik taraf semua tu, buat masa ini kita belum lagi mengguna pakai VAE, tapi bukan bermaksud VA tu tak pakai. VA mungkin akan ni lah, tapi untuk VAE saja buat masa ini sebab kita masih di peringkat awal lagi, so kita mungkin fokus dulu VAE ni pada projek-projek pembangunan baru. Betul Cik Darus Cik Syaruzi? Betul Puan, kita cadang macam tu dulu lah. Okey, terima kasih. Okey, actually bersama-sama kita juga ada tim BPN bahagian pengurusan nilai JPM. Terima kasih. Saya boleh nampak sini ada Cik Syaruzi, ada Surveyor Awatif sama-sama kita pada hari ini. Okey. Yang akan sebenarnya pihak BPN telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita, membantu kita dalam menjalankan VAE ni juga. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang tak diajukan? Tuan-puan boleh ajukan sekarang. Sebab apa? Memang sekarang ni dah tempoh soal jawab sebelum kita menamatkan kursus kita hari ni. So sambil-sambil tu saya juga ingin ingatkan tuan-puan juga, bagi siapa yang belum mengisi senarai kehadiran, untuk mengisi senarai kehadiran, sekejap saya share balik dekat ruangan chat. Okey, saya share balik pautan untuk ruangan pautan untuk kehadiran. Mohon sebaik tuan-puan yang belum mengisi lagi kehadiran untuk mengisi tuan-puan punya kehadiran pada hari ini. Kehadiran semalam, hari ni. It's a different form. Okey, semalam tarikh 7 hari bulan dan hari tarikh 8 hari bulan. So mohon sebaik tuan-puan yang belum mengisi kehadiran untuk mengisi kehadiran tuan-puan. Dan juga saya share lagi sekali pautan untuk tuan-puan muat turun nota khusus, di mana saya dimaklumkan pagi tadi ada sedikit penambahbaikan pada nota khusus ACAD semalam. So mungkin tuan-puan boleh muat turun semula nota ACAD daripada pautan tersebut, nota ACAD yang terkini lah. So it's not a major ni pun, it's just small enhancement on the notes. Okay. Alright, ada apa-apa lagi soalan? Saya cuba juga baca kalau ada soalan yang tak terjawab lagi. Ada tak lagi soalan yang belum terjawab dekat bahagian chat ni? Assalamualaikum, nak tanya. Saya daripada KK Kementerian Kesihatan tadi. Cik Darus, saya nak bertanyalah pandangan. Setelah kita di kementerian buat permohonan projek, tadi part tanah tu kan, Haji tadi ada mention penilaian dilonggarkan kepada kader untuk melihat secara mata kasar kan. Jadi pada saya kalau kita buat penilaian mata kasar, dia macam projek KKM sendirilah. Mata kasarnya kita tak boleh nampak apa yang berada di bawah tanah. Contohnya lah luapan air, kawasan tu berair dan sebagainya dah yang menyebabkan ada kerja-kerja tanah. Dan akhirnya kos tanah tu sangat tinggi. Jadi boleh ke kalau kita saya tak tahu macam mana kalau
at least kena buat yang basic SI untuk tengok viability of the tanah supaya projek yang kita nak cadang bangun di tapak tu adalah tak ada masalah dari segi bila dah lulus nanti. Because kebanyakan projek kami adalah mostly yang bila kita dah JKR dah serah projek JKR pergi buat SI, tengok sebenarnya bawah tu macam-macam. Ada laluan underwater, groundwater, kawasan tak sesuai, tanah gambut dan sebagainya. Dan ini tak boleh dilihat dengan mata kasar. So boleh ke kalau macam kita ada satu peruntukan khas untuk buat SI dulu dan baru projek tu boleh dimohon atau macam mana lah? Okey, untuk boleh dengar suara saya? Untuk boleh. Untuk gerbang nilai ni, saya apa yang kita buat cuma kita kata telah diambil kira semua ya. Untuk permohonan kelulusan sama ada macam yang tuan ada cadangan tadi ialah itu bila permohonan kepada EPU sama ada kerja-kerja awalan kan. Kadang-kala itu tertakluk pada kelulusan EPU lah. Kadang-kala diberi, kadang-kala pengalaman saya yang lepas ada yang diberi, ada berfasa-fasa, ada yang tak diberilah. Itu perlukan justifikasi yang lain lah. Tetapi untuk sekadar untuk JN ni macam Tuan Wadi cakap tadi tak tahu kan. Jadi apa yang biasa kita buat bila kita pergi ke tempat-tempat baru ni, kita akan tengok kawasan sekeliling lah ya. Dan mungkin data-data daripada sekeliling tu macam mana kita buat orang kata perkataan yang biasa diorang guna smart judgement lah penilaian secara bijak lah, ya kata smart judgement lah. Apa yang kita boleh buat pada awal-awal memang macam tu je lah. Terutama contoh sekarang ni kita boleh tengok sama ada dia ada laluan air ke kan, kita boleh nampak lah. Dan contoh kawasan gambut mungkin kawasan tu memang semua kawasan gambut lah. In fact saya baru pagi tadi saya bagi taklimat pada TKSU dasar, dia ada sebut juga pasal ada beberapa projek yang macam tanah gambut semua tu lah. Jadi apa yang kita boleh masukkan kat dalam JN tadi, you kata adakah perkara-perkara ini telah diambil kira dalam kos tadi lah. Itu yang seboleh mungkin masa kita pergi pada mata kasar kita dapatkan maklumat yang sebaik mungkin lah Contoh daripada yang macam saya sebut tadi, daripada keliling, mungkin kalau data-data projek-projek yang berkaitan. Dan kalau kawasan-kawasan macam gambut semua, dia ada macam kawasan lah Jadi kita boleh kena pasti sikit lah. Taklah setepat yang dapat, tetapi benda tu tak lari jauh lah ya. Itu berkenaan dengan permohonan SI dapat duit dulu, itu dalam bidang kuasa EPU lah. Harap penerangan daripada Cik Darus tadi dapat menjawab persoalan daripada Cik Fadil tadi. Assalamualaikum Cik Darus. Saya Azran daripada KDN. Okey, saya nak tambah sikit berkenaan dengan isu tanah ni lah. Kan, contohnya lah macam dari segi SI tu memang betul lah, itu yang jawapan yang kita boleh dapat lah. Cuma macam saya rasa kita perlu ambil kira jugalah berkenaan dengan kerja-kerja tanah. Kan, kita di peringkat macam kita nak buat perwujudan tu, kita pun tak tahu dari segi dia punya profil tanah tu sama ada kita nak cut ke ataupun kita nak fill kan. So kalau kita nak fill berapa tinggi kita nak fill, alas platform yang kita nak bentuk kan. Benda-benda tu maksudnya di peringkat perwujudan tu memang tak nampak lagi lah kan. Kalau katakan mungkin based on experience kita boleh ambil, bagi saya kita ambil the highest side lah. Boleh ke macam tu Cik Darus? Okey, kalau Cik Engineer Azran tengok tadi dalam kita punya borang-borang JN tu kita kata telah diambil kira.
telah diambil kira, kan? Jadi maksudnya macam yang Encik Azlan cakap cut and fill tu. Jadi kalau nak higher side boleh, tetapi jangan terlampau high. Nanti kalau terlampau high susah pula kan. Nanti tak orang kata berpada-pada punya high lah kan. Maksudnya tu the higher side lah maksudnya. Ya, tetapi balik pada perkataan saya tadi, smart judgement jugalah ya. Kalau kita macam yang biasanya engineer akan estimate the higher side lah biasanya dengan factor of safety lah kan. Itu kalau boleh saya share lah. Dia bukan apa Cik Darus, sebab kadang-kadang kan kita bila kita buat di peringkat awal ni, kita bila kita tak ada design, tak ada apa-apa lagi before, kita just bagi kita punya anggaran. Tiba-tiba by the end kita dah mohon pertukaran dan proses seterusnya dah berjalan, kita dah buat reka bentuk semua kan. Tiba-tiba kita dapati daripada kos keseluruhan yang kita peruntukkan tu 50% aja untuk kerja tanah aja kan. Betul. Dia dah KKM pun sama. Tak praktikal lah untuk benda tu. Tapi yang malangnya benda tu kita detect selepas pertukan dah diluluskan. Betul. Ya. Betul tu. Itu tujuan kita untuk buatkan JN dengan ACAD tadi. Untuk kalau boleh Puan Rohani semalam sebut meminimumkan kita tak dapat orang kata elak 100%. Tetapi kita boleh minimalkan lah dengan beberapa inisiatif yang kita buat ni, insyaAllah. Baik, faham. Terima kasih Tuan Haji. Cik Darus, saya nak tanya, Fadil lagi. Tadi maksudnya macam KKM, kami permohonan projek ni banyak, beratus-ratus lah, melibatkan seluruh negara daripada all the JKN biasanya lah. Cuma memang kena pergi tapak setiap permohonan yang dimohon ke? Memang kader kena turun tapak ke? Buat penilaian, sebab kader kami ada 2 je, itu pun 41 dengan 44. So permohonan yang kita terima sepanjang tahun, walaupun kita dah vet, katalah kita letak 10 setiap negeri kan? Yang top 10. So ini kira yang dah disaring di peringkat negeri lah yang memang priority tinggi. So memang kena turun semua tengok tapak-tapak tu. Tak dengar Cik Darus, tak dengar. Macam mana proses saringan daripada KKM? Cuba saya bayangkan kalau masuk ke EPU, kita tak proses saringan di KKM lah, daripada permohonan daripada state tu. Apa yang kami buat sekarang ni, kita meletakkan permohonan 10 prioriti tertinggi oleh negeri untuk dihantar ke pembangunan. Okey. Daripada 10 ni katalah 14 negeri 140. Okey. Projek. Tapi ada juga negeri yang hantar lebih 15 ke 20. Okey. Then apart from that, kita juga mengambil kira permohonan daripada bahagian-bahagian besar di KKM, contohnya bahagian perkembangan perubatan, bahagian kesihatan keluarga dan sebagainya. Itu menjadikan lebih kurang projek dalam 200 contoh. So daripada 200 ni kita akan buat saringan di peringkat dalaman KKM melibatkan semua bahagian, dan lepas tu projek tu katalah daripada 200 jadi 100. Okey. 100 ni lah yang akan kita bawa ke top management untuk disaring dan diputuskan final dia. Okey. Macam mana kriteria, you bayangkan kalau bila kita mohon kepada EPU, kita tak sure tanah tu macam mana kan? Terus memang dalam garis panduan RMK 12 yang EPU keluarkan, kita follow semua tu. Tanah ready, skop ada, semuanya lah. Maksudnya kebanyakan projek KKM ni kita ambil kira yang dah PTP. Okay, dari segi itulah. And then yang keduanya priority of kementerian sendirilah, top management kita nak projek apa-apa, dan priority negeri dan priority program. Ini yang menjadi kita punya biggest weightage untuk kita tentukan.
And syarat-syarat basic yang EPU tetapkan tu semua kita dah sediakan, LFM, CI dan sebagainya semua ada. Lebih kurang macam yang VA inilah, tapi yang ni lebih detail kan. So semua tu kita comply dan kita bawa ke top management sampailah ke menteri. Sekarang ni EPU telah mensyaratkan kita menggunakan ACAD, VMS dan JN. Kalau tuan ada tengok daripada surat 15 Julai tu, jadi kriteria ini adalah tambahan daripada LFM, CI semua tu lah. Jadi saya rasa kalau tak Cik yang tanah tadi, kalau ikut amalan sebelum ni memang ada borang khas yang kita isi yang kena disemak oleh pegawai teknikal. Dalam kes KKM, pegawai yang tanda tangan dari segi tapak tu adalah JKR di negeri. Memang JKN akan dapatkan tanda tangan JKR negeri untuk mengesahkan tapak tu okey, boleh buat pembangunan, tak ada apa. Which end of the day bila lulus projek sebenarnya tapak tu ada apa-apa. Contoh macam tapak tak viable, walaupun pada awalnya dokumen yang sama macam dokumen dalam VAE yang kita ada ni, saya tengok format tu. The same format yang kita pakai juga sebelum ni untuk pembangunan projek. In fact kita dapatkan salinan grant, salinan pemilikan, borang pengesahan pegawai teknikal semua kita isi. Yang sahkan tapak juga adalah pegawai teknikal JKR di negeri. Tapi isu yang sama masih berlaku juga. Projek lulus bila buat SI barulah tahu projek tapak tu ada masalah. Dan ini menjejaskanlah tempoh projek dan kos juga. So soalan saya tadi, kader memang kena turun dan melaksanakan visible assessment sahaja. Okey, kalau tak saya masalah sangat. Okey, kalau disebutkan tadi kita tidak menyatakan siapa yang buat benda tu, ya. Tetapi di dalam borang JN tu kita mohonkan pegawai teknikal kader untuk apa orang kata menentusahkan baliklah, maksudnya counter check baliklah apa yang telah di submit daripada negeri tadi. So kader memang kena turun semua projek tu lah ya. Kata 100 projek. Saya tak perlu turun, tetapi maksudnya mungkin dia boleh counter okay. Oleh kekangan cuba itu saya cuma maksudnya sebut tadi ada beberapa biasanya kita akan counter check lah, ya. Ya, Cik Azhar. Okey tuan. Cik Azhar. Okay, harap telah menjawab soalan. Ada apa-apa lagi soalan daripada tuan-puan untuk diajukan? Ada apa-apa lagi soalan ke daripada tuan-puan? Kalau kita baca kat sini ada juga unit pengesahan nilai berkongsi ya di peringkat awal dulu mengenai kajian awalan ESI, utility mapping, ukur dan sebagainya. Sebabkan kekangan keputusan bagi peruntukan kerja tersebut tajuk projek yang diluluskan. Dengan itu keperluan siasatan awal diangkat kepada pihak berwajib. Agensi Kementerian perlu ada langkah mitigasi risiko yang munsabah bagi keperluan projek yang mungkin wujud setelah siasatan awal dilaksanakan. Pandangan kami masih perlu diangkat cadangan untuk mengadakan peruntukan TSB dan di peringkat pewujudan projek. Okey, ada apa lagi soalan yang tuan-puan ajukan? Okey,
ni juga saya nak ingat juga pada 14 akan ada taklimat VA kan, which is our target group adalah pegawai-pegawai di bahagian pembangunan dan juga kader JKR. So andai kata, sebab saya dah emailkan surat jemputan tu semalam, tapi ditakuti kalau kata terlewat sampai kepada agensi tuan-puan bolehlah, saya rasa tak jadi kesalahan untuk saya share kat sini sebab kita punya target group untuk taklimat ni. Sebenarnya taklimat ni benda yang seakan sama, cuma tinggal lagi kita tak ada hands on lah. Saya akan sharekan dekat ruangan chat the link untuk surat tersebut, untuk jemputan tersebut. Okay, pada 14 September jam 8.30 pagi kita akan mula hingga pukul 1 petang yang akan dirasmikan sendiri oleh Datuk Haji Muhammad Zulkifli, our Ketua Pengarah Kerja Raya. So bagi tuan-puan yang rasa agensi dia tak dapat surat jemputan ni dan ingin hadir, boleh contact saya directly lah. So saya akan share surat jemputan balik. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, sebab pukul 12.52, memang kita punya jadual pun kita tamat pada pukul 1. So ada apa-apa lagi? Sebab apa? Sebenarnya kalau dia di hands on kader ni, soalan tu mungkin belum timbul. Akan datang. Okay, mungkin kita akan bersua ke Khidmat VAE bersama Kementerian pada 14 September ataupun saya jangkakan sebenarnya selepas sesi taklimat bersama Kementerian, ada sesi hands on bagi kementerian masing-masing. Yang hands on kementerian masing-masing ni, yang kementerian masing-masing projek masing-masing untuk kita sama-sama cuba kita hands on application inisiatif AE ni terhadap projek di kementerian masing-masing, di agensi masing-masing. So mungkin waktu tu saya rasa lebih mendalam lagi lah kot, sebab macam sekarang ni kita kader daripada berbagai agensi kan, kader JKR berbagai agensi, so kita nak go spesifik projek agensi masing-masing mungkin sukar. Tapi saya rasa pada akan datang, bila kita dah start buat hands on di peringkat agensi masing-masing, kita boleh terus praktiskan projek bagi agensi masing-masing. So ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa sampai takat ini sahaja sesi kita pada kali ini. Diharap segala perkongsian yang telah dibuat oleh penceramah dan juga fasilitator kita daripada semalam sehingga hari ini dapat memberi manfaat, dan juga diharap objektif khusus ini diadakan tercapai dengan harapan pegawai kader di JKR dapat orang kata menjalankan tugas dan tanggungjawab sebab ini adalah salah satu inisiatif yang kita lakukan untuk memantapkan tugas dan tanggungjawab kader di agensi. Okay. So saya bagi pihak penganjur khusus dan juga ingin memohon maaf jika ada sebarang kelemahan atau kesilapan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada kami sendiri dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak kerana sudi tuan-puan setia bersama kami daripada semalam hingga hari ini. So diharap kita dapat berjumpa lagi insya-Allah di sesi-sesi yang akan datang. Dan ini saya menutup sesi kita pada kali ini. Okey. So terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.